Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustaz Aizil dalam siri pembelajaran Bahasa Arab. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Arab tahun 4 di bawah tajuk Uhibbu Madrasati. Saya sayang sekolah saya. Jom kita mulakan sekarang. Baiklah murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar tajuk Uhibbu Madrasati bermula muka surat 60, iaitu murid-murid boleh melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di kawasan sekolah. Juga murid-murid boleh melihat buku teks muka surat 61. Ada beberapa lagi tempat yang digambarkan kepada kita, nama-nama ataupun tempat-tempat di dalam kawasan sekolah. Begitu juga dalam buku teks muka surat 62 ada beberapa gambar yang boleh dilihat berdasarkan ataupun yang berkaitan dengan tempat-tempat di dalam sekolah. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mulakan dengan buku teks muka surat 63, iaitu kita akan membaca perkataan-perkataan yang berkaitan dengan tajuk Uhibbu Madrasati, iaitu nama-nama tempat di dalam kawasan sekolah. Murid-murid boleh melihat buku teks muka surat 63. Juga dalam buku teks muka surat 64 ditambah lagi 4 nama tempat di dalam kawasan sekolah. Murid-murid boleh melihat gambar dan cuba membaca perkataan di dalam buku teks muka surat 64 ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita cuba melihat dan membaca perkataan-perkataan yang ada di dalam buku teks muka surat 63. Baiklah, kita mula sekarang. Perkataan yang pertama, Fina'un. Fina'un. Baiklah, murid-murid boleh mengulang atau mengikut bacaan Ustaz. Fina'un. Okey, Fina'un maksudnya dataran. Baiklah, kita lihat perkataan yang kedua. Mat'amun. Mat'amun. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan Ustaz. Mat'amun. Baiklah, mat'amun maksudnya kantin. Kita lihat perkataan yang ketiga. Hammamun. Hammamun. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan Ustaz. Hammamun. Okey, baiklah, hammamun artinya tandas. Kita lihat kepada perkataan yang keempat. Mal'abun. Mal'abun. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan Ustaz. Mal'abun. Baiklah, mal'abun artinya padang. Okey, perkataan yang kelima. Faslun. Faslun. Okey, murid-murid ikut sekali lagi. Faslun. Okey, baiklah. Faslun artinya kelas ataupun bilik darjah. Kita lihat perkataan yang keenam. Musalla. Musalla. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan Ustaz. Musalla. Okey, musalla maksudnya surau ataupun musalla. Baiklah. Sekarang kita lihat perkataan dan kita akan meletakkan ismul isyarat. Okey, kita nak letakkan ismul isyarat kepada perkataan tersebut. Ismul isyarat ialah kata tunjuk, dan kata tunjuk pada hari ini kita nak guna hadza dan hadhihi, iaitu kata tunjuk
bagi menunjukkan benda ataupun perkara yang dekat. Okey, benda yang dekat itu ini. Okey, hadza dan hadhihi artinya ini. Okey, baiklah. Untuk perkataan fina'un, apakah ismu isyarat yang betul? Okey, kalau ditanya ma hadza, apa ini? Okey, kita jawab hadza fina'un. Okey, hadza fina'un. Jadi ismul isyarat yang digunakan adalah hadza kerana fina'un adalah satu perkataan yang tidak ada ta marbutah di hujungnya, ataupun lebih lagi ia dikenali sebagai perkataan yang bersifat lelaki ataupun muzakkar. Okey, hadza fina'un, bukan hadhihi fina'un. Okey, hadza fina'un artinya ini dataran. Okey, kita tengok kepada perkataan yang kedua, mat'amun. Okey, mat'amun adakah penggunaannya hadza ataupun hadhihi? Okey, kalau ditanya ma hadza, apa ini? Maka jawapannya ialah hadza mat'amun, kerana soalannya ma hadza. Kenapa ditanya ma hadza? Kerana mat'amun adalah perkataan yang bersifat muzakkar ataupun lelaki dan tidak ada huruf ta marbutah di hujung perkataannya. Di sini tidak ada ta marbutah, maka ianya adalah muzakkar. Dan hadza mat'amun artinya ini kantin. Baik, tengok pada perkataan hammamun. Okey, hammamun. Hadza ke hadhihi? Okey, hammamun maka digunakan ismul isyarat hadza kerana hammamun adalah muzakkar, iaitu tidak ada ta marbutah di hujung perkataannya. Okey. Jadi hadza hammamun ini tandas. Baiklah, pada seterusnya mal'abun. Okey, mal'abun. Kalau ditanya ma hadza, apa ini? Mestilah jawapannya hadza mal'abun, kerana soalan pun ma hadza, kerana tak boleh ditanya dengan ma hadhihi kerana mal'abun adalah bersifat lelaki ataupun muzakkar. Hadza mal'abun ini padan. Okey, faslun. Faslun, apa faslun? Hadza ke hadhihi? Okey, hadza faslun, kerana faslun pun adalah perkataan yang bersifat muzakkar, okey, ataupun lelaki. Hadza faslun ini bilik darjah. Okey, yang seterusnya musalla. Hadza ke hadhihi musalla? Hadza musalla, iaitu ini surau, kerana musalla adalah tidak ada ta marbutah. Okey. Baik, kita pergi ke seterusnya. Okey, kita tengok kepada muka surat 64, ada 4 lagi nama-nama tempat di dalam kawasan sekolah. Iaitu yang pertama hadiqatun. Okey, hadiqatun. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan ustaz. Hadiqatun. Okey, hadiqatun artinya taman. Okey, pertanyaan kedua idaratun. Idaratun. Okey, murid-murid boleh ikut. Idaratun. Okey, idaratun pejabat. Seterusnya qa'atun. Qa'atun. Okey, boleh ikut bacaan ustaz. Qa'atun. Okey, qa'atun artinya dewan. Maktabatun. Maktabatun. Okey, ikut bacaan ustaz. Maktabatun. Okey, maktabatun artinya perpustakaan. Okey, baik. Macam tadi juga kita nak tengok perkataan hadiqatun dan idaratun ini, adakah penggunaan ismu isyaratnya hadza ataupun hadhihi? Okey, untuk hadiqatun kita tengok. Apa jawapan dia? Okey, hadiqatun mesti menggunakan hadhihi hadiqatun. Ini kerana di belakang ataupun di hujung perkataan itu ada huruf ta marbutah. Apabila perkataan yang mempunyai huruf ta marbutah, maka perkataan itu adalah bersifat perempuan ataupun muannas. Jadi bila muannas, ismu isyaratnya adalah hadhihi, bukan hadza. Jadi di sini kalau hadiqatun maka digunakan hadhihi. Hadhihi hadiqatun, iaitu ini taman. Okey, tengok idaratun. Idaratun pun ada
ta marbutah. Maka hadhihi idaratun. Ini pejabat, kerana ada ta marbutah ini. Okey, tengok seterusnya. Qa'atun. Okey, pun ada ta marbutah, maka jawapan dia mestilah ismu isyarat digunakan adalah hadhihi. Okey, hadhihi qa'atun, iaitu ini dewan. Hadhihi qa'atun, ini dewan. Kenapa guna hadhihi? Macam biasa apabila murid boleh lihat kepada ta marbutah ini. Okey, seterusnya maktabatun. Maktabatun. Hadza ke hadhihi? Hadhihi maktabatun. Ini perpustakaan. Okey, kerana maktabatun ada huruf ta marbutah di hujung kalimahnya. Maka penggunaan ismul isyaratnya adalah hadhihi, bukan hadza. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya murid-murid boleh membuat latihan ini, iaitu kategorikan perkataan yang kita belajar itu sama ada hadza ataupun hadhihi. Okey, murid-murid boleh membuat latihan ini sebagai satu latih tubi di rumah masing-masing. Baiklah murid-murid, sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Jadi saya sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa ilal liqa.